tag, share, like. What's the news today? Baik, malam ni sebenarnya tak ada apa-apa sangat, tapi ramai suruh gua on juga. Apalah gua ni nak tanya pasal apa? Datuk kan, pangkat kena tarik. Aduh biarlah dia. Biar. Kau tanya aku buat apa? Bukan Datuk tu gua yang bagi. Tak apa. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang itu, buat semua yang dah order baju lengan panjang Brotherhood, t-shirt lengan panjang Brotherhood, yang hitam atau yang putih, barang-barang dah sampai. Gua akan siapkan order korang dan korang akan menerima. Dan itu dengan package ya. Ni ada package dia. Tapi gua nak mengumumkan. Ni stiker Brotherhood sudah bertukar. Untuk tahun 2021, stiker Brotherhood dah tukar colour. Itu dia nak cakap. Stiker Rotex. Stiker Rotex. Kabel Rotex. Stiker kereta. Okay. Dan stiker motor. Kitchen masih warna kuning lagi. Kita belum tukar merah lagi. Tapi inilah stiker-stiker keutamaan Brotherhood ni. Kita dah tukar warna merah dengan putih. Alright. Untuk tahun 2021 kita tukar warna merah dengan putih. Ini untuk makluman semualah. So paket stiker kita dah mula buka balik. Okay. Sebelum gua mulakan, gua nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada unit Brotherhood yang membuat operasi pada malam ni. Itu Brotherhood Setia Alam, kemudian Brotherhood Sungai Buloh pun ada juga, kan? Alhamdulillah. Kemudian dengan terima kasih kepada brother-brother yang gua jumpa tadi petang tadi dekat Sains, syarikat air Negeri Sembilan. Ada perbincangan, kan? Budak-budak Sains ni bagus, antara utility yang okey lah, utility air, syarikat air yang okey sikit lah. Kalau nak compare Sains tu dengan syarikat air Negeri Sembilan, dengan syarikat air Selangor, langit dengan bumi lah. Syarikat air Selangor ni nombor satu paling palat lah. Nombor satu paling palat syarikat air di Malaysia adalah syarikat air Selangor. Nombor dua, SAJ pun kurang. Syarikat air Johor pun kurang. Banyak kualiti yang kita masih boleh petikaikan syarikat air Johor. Kemudian pipe. Pengurusan air Pahang. Itu antara top 3 lah. Top 3 syarikat air yang membahayakan pengguna jalan raya. Ini gua bercakap berdasarkan fakta-fakta yang kita ada, rekod-rekod yang kita ada. Jadi kepada semua syarikat air, tolong perbaiki lagi korang punya SOP turapan, kerja-kerja potongan trenching korang. Kalau syarikat air Selangor ni sampai ke kawasan DBKL pun ada. Dia punya merata. Dia punya lubang tu jadi Maria Ozawa. Maria Ozawa. Lubang. Tu lubang air Selangornya. Tai. Okay. Jadi terima kasih kepada Fizi. Dia tadi bagi gua cover face mask daripada kelab apa ni, RS3 ni, geng-geng KTNS ni. Sebagai, tak tahulah, geng-geng KTNS ada juga yang mula support Brotherhood. Selain daripada seorang mamat yang try nak ajak gua racing haram. Dia kata kalau kalah bakar motor. Jadi gua nampak semenjak Demak dah tutup. Semenjak Demak dah tutup, geng-geng Demak Skyline ni dah banyak yang dah hilang. Banyak yang dah hilang. Jadi ada musuh baru. Ada musuh baru, iaitu geng-geng KTNS. Tak tahulah apa benda sakit hatinya geng-geng KTNS dengan gua, sehingga kan ada yang mengajak untuk race haram, kalau kalah bakar motor. Ini adalah satu perkembangan yang tidak baik. Perkembangan yang tidak baik. Sebab gua ingat selepas geng Demak dah tak ada, tidak ada wujud lagi geng-geng macam ni. Rupanya ada seorang dua dalam KTNS. Tetapi apapun, salut kepada geng KTNS RS3, kerana orang kata berbaik-baik dengan Brotherhood. Terima kasih Brother Fizi. KTNS RS3 ni motor dia macam BMW, ataupun macam Multistrada, macam Benelli TRK. Dia motor-motor tinggi lah. Jadi salut kepada geng-geng KTNS yang baik. Dan mampu geng-geng KTNS yang ajak racing. Dalam motor macam KP Racer. Motor macam KP Racer.
nak ajak racing gua, nak ajak gua pakai alat jet gua, gila apa? 7 tiang gua bagi lu. Alright. Pam dulu. Baik. Jadi kepada yang dah order, pre-order t-shirt hitam dan t-shirt putih, nantikan korang punya produk gua hantar, okey? Baik, kita bercakap tentang apa benda yang korang nak dengar lah, iaitu Datuk Ship yang ditarik balik, okey? Dia macam ni. Datuk Ship ni sebenarnya bukan gelaran yang dekat Malaysia, gua tak pasti macam dekat Australia. Gelaran ni yang diberikan oleh Queen Elizabeth, di Australia, di mana-mana negara jajahan British, juga Malaysia pernah ada. Malaysia pun pernah ada rasanya gelaran yang diberikan oleh Queen Elizabeth, mana-mana negara jajahan British dulu. Queen ada hak untuk bagi title. Ini yang gua tahu. Title yang paling tinggi yang gua dapat tahu adalah Sir lah, Sir. Sir. Contohnya Sir Elton John. Malaysia gua tak tahulah siapa yang pernah dapat Sir, gua tak pernah dengar. Tetapi ada juga penganugerahan ni diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Agong dan juga sultan-sultan. Itu yang diberikan. Datuk dekat Malaysia ni dia terbagi kepada dua. Satu DAT UK, satu lagi DATO. Tapi bunyi sama. Datuk. Kalau Cina panggil Latok. Latok kan. Jadi ini adalah title-title yang ada di Malaysia ni. Selain daripada title-title ni yang Malaysia ada, selain daripada Datuk Seri, ada juga title-title yang ada yang dijual. Ada title tapi bukan Agong bagi, bukan Sultan bagi, iaitu geng-geng tak tahulah berbaiah ke tidak, tetapi geng-geng ayahanda Facebook. Ni pun title, tapi tak tahulah, dengarnya ada bayaran. Nak jadi Abang Long ada kena bayar sikit, betul ke? Betul ke? Nak jadi ayah kena bayar kan? Betul ke? Tanya je. Tanya. Banyak gelaran. Ni gelaran ada ayahanda, ada paduka ayahanda kan. Ada yang betul, ada perjuangan NGO tu menggunakan title dan sebagainya, ada yang betul. Tapi ada yang dijual beli kan. Ni bergantung pada persetubuhan masing-masing lah. Dia punya organisasi masing-masing. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu, itu serahkan pada orang punya dia mesti ada dia punya peraturan dia. Yang betul tu betul lah. Yang beli-beli ni kita tak sedap dengar. Yang beli-beli ni yang tak sedap dengar. Tapi tak apalah. Itu semua gelaran-gelaran yang diberikan atas jasa mereka, atas mungkin jasa kepada tanah air, ada kepada perjuangan mereka yang diiktiraf. Papa Gomo pun dapat. Papa Gomo dapat Datuk. Hari tu hari di BKL, hari Wilayah Persekutuan, dapat. Kalau dapat okeylah, alhamdulillah. Mana yang dapat ni kita ucapkan tahniah. Betul tak? Mana yang dapat tahniah, tak apa. Banyak artis lain pun dapat. Oh, banyak artis dapat. Jadi tak, yang dapat tu kita ucapkan tahniah. Yang dapat mengikut saluran yang betul, yang bukan ada yang dapat tu ambil gambar depan gate. Ada. Malah sebut nama lah. Pernah kenal. Tapi hari ni dia dah kena tarik Dah kena tarik. Salah seorang tu kena tarik. Yang seorang lagi tu memang betul. Dia memang betul ada memang ada gambar Sultan bagi semua. Tapi kalau Sultan nak ambil balik, what to do? Cannot do anything. Kena hormat. Pemberi kehormatan tu hak dia. Alhamdulillah, tu hak dia. Yang seorang lagi tu, yang depan gate tu, what to do? Macam mana? Tapi kepada Boy Reman, gua nak nasihatkan satu je lah. Kawan pun kawan juga. Tapi kena kita bagi nasihat sikit lah. Demi kebaikan dia. Nasihat gua kepada Boy Reman, tak payah sedih-sedih sangat lah. Dan gua rasa dia pun tidaklah terkilan sangat. Dia tidak terkilan sangat. Sebab
Selain daripada Datuk yang ditarik tu, dia masih juga dapat ada gelaran ayahanda. Dia mesti ada gelaran Profesor Madya dan dia masih ada beberapa gelaran yang agak besar. Yang kita kalau difikirkan gelaran-gelaran dia ni sangat besar. Dia ada banyak gelaran selain daripada Datuk. Jadi gua tak rasa Boy Raymond agak terkilan tentang kehilangan Datuk Ship tu. Apa pendapat korang? Waalaikumsalam kawan-kawan. Waalaikumsalam. Lagi seorang betul. Datuk Farid Kamil. Farid Kamil. Brother gua juga, kawan-kawan juga. Tapi nak buat macam mana? Itu bukan gelaran yang orang kata yang kita boleh simpan, kan? Betul tak? Kalau orang yang bagi gelaran nak bagi, kan? Kalau nak ambil balik itu hak dia. Nak macam mana? Kan? Tapi dalam brotherhood kita orang tak panggil title ni. Memang tak panggil. Ada betul gua pergi majlis gua pergi majlis SPRM atas pentas dengan 20,000 30,000 SPRM. Siapa pernah tengok gua atas pentas SPRM? Masa tu KP Ketua Pengarah Zulkifli Tan Sri Zulkifli. Gua atas pentas panggil dia Big Brother je. Atas pentas kat mikrofon Big Brother. Dan dia juga mengikut atas pentas. Dia kata, okey Brother Lando panggil kita pun panggil lah brother saja. Itu sempoi. Tan Sri Zulkifli. Tan Sri pun panggil Big Brother je kan. Fadilah, Datuk Seri Fadilah, Menteri Kanan. Gua panggil Big Brother. Itu sebagai penghargaan gua kepada dia. Itu penghargaan gua kepada mereka, kita panggil Big Brother. Kita tidak panggil Datuk Ship ni. Tu tak tahulah siapa yang bagi dia, panggil lah dia. Tapi gua panggil dia by nama Big Brother lah. Okay? Tapi itu bukan pada gua. Orang Melayu ni sebenarnya tidaklah hadap sangat benda-benda ni. Orang Melayu tidaklah hadap sangat benda-benda ni. Dan yang ada yang membeli, ni kita cakap yang membeli. Yang ada yang membeli ni pun sebenarnya mereka gunakan untuk bisnes. Banyak yang guna bisnes. Ada yang even Chinese pun ada pakai Datuk. Datuk ada Datuk Naning pun ada. Tu siapa cucu pak? Pian cucu pak. Dia Datuk Naning. Datuk Naning pun ada. Tapi tak apa, itu gelaran Naning. Naning ni dia ada susu galuh sejarah-sejarah dia yang dulu-dulu kita tak tahu kan. Ada juga. Kemudian ada Datuk Sulu pun ada bagi Datuk juga Malaysia ni. Datuk Sulu. Kepulauan dekat Sulu dekat Filipina tu, yang dekat Sabah tu, mereka pun ada bagi gelaran ni. Gua tak tahulah sama ada berbayar ke tidak, gua tak tahu. Ada juga datuk-datuk di Indonesia, Pulau-Pulau Riau, susu galuh. Kita Melayu ni dia banyak susu galuh, sama ada tanah Melayu, Malaysia, kemudian Indonesia, Sulu, Naning, kan? Banyak susu galuh Melayu ni, dan mereka ada mengikut cara mereka memberikan anugerah kepada mereka yang sama ada kita tak tahulah, kita tak tahu sistem orang. Yang gua tahu kalau Agong, kalau sultan selalunya atas jasa. Itu kalau dapat alhamdulillah, kita ucapkan tahniah. Tetapi Agong juga boleh, sultan juga boleh menarik balik. Ada Sultan Johor pun banyak tarik balik. Sultan Johor pun dia tarik juga. Title Datuk Ship. Ni gelaran lah kan. Siapa yang dapat tu tahniah kan. Siapa yang kena tarik balik tu takziah kan. Bukan kurang pun. Tak ada kurang apa pun kan. Cuma siapa yang pernah dapat title tu mungkin alah kan. Kita yang pernah jumpa kan, siapa yang selalu panggil Datuk lah, korang panggil Datuk, korang lah. Alamak, dulu panggil Datuk, sekarang nak panggil apa macam tak sedap kan. Tapi terpulang masing-masing lah itu bukan satu isu yang besar pun. Kehidupan perlu diteruskan. Jadi kepada brother gua Farid Kamil dengan Diana Daniel, teruskan kan kehidupan, tak ada masalah. Kepada Boy Raymond, teruskanlah dengan kau banyak lagi pangkat-pangkat yang kau ada kan. Rasanya berat berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Boy Raymond, ingat, banyak pangkat, banyak lagi yang kita akan dipersoalkan akhirat sana tu. Betul. Ingat pangkat-pangkat kita dapat tu senang-senang dapat. Adakah kita akan dipersoalkan akhirat nanti? Fikir kat tu.
Jadi itulah golongan kita Melayu ni, dan juga title-title yang terlalu banyak. Tapi pada gua tak penting lah. Serius, tanya gua penting ke Datuk ni? Gua, tak penting. Gua pun pernah ada orang offer dulu, kan? Gua pun pernah ada orang offer, kan? Tapi tak penting lah. Benda tu tak penting. Yang penting jasa kita lah. Jasa kita pada rakyat, jasa kita pada kawan-kawan, kan? Itu yang lagi penting lah sebenarnya, kan? Tapi siapa pernah dapat tu kita ucapkan tahniah. Ada sebab mereka dapat, kita pun tak tahu. Ada sebab mereka dapat. Tak payahlah kita nak cemburu sangat dengan ada title Datuk ni. Tak apa, macam gua cakap, ucapkan tahniah. Tak payah gaduh-gaduh. Betul tak? Apa ni? Ulas sikit menteri kuarantin 3 hari. Ulas sikit menteri kuarantin 3 hari. Sekejap gua ulas sekejap. Tu jawapan gua. Kuarantin menteri 3 hari. Nak tengok Magic Show? Nak tengok Magic Show? Ini 2. Ini 1. Now, jangan double standard. Okay? Jangan double standard. Jangan, kalau menteri 3 hari, semua rakyat kena 3 hari. Sebab penyakit COVID, dia tidak melihat pangkat. Dia tidak melihat umur. Dia tidak melihat bangsa. Okey? Jadi korang jangan ingat, menteri 3 hari, rakyat biasa kena 14 hari. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Jadi itu jawapan gua. Ada lagi soalan? Okey, jadi berbalik kepada title Datuk-Datuk ni, kita relax. Ya? Di mata Tuhan kita semua sama. Di mata Tuhan kita manusia ni semua sama. Sebab gua kan macam gua jumpa ramai orang. Dia orang order tar kan, kadang-kadang gua ambil tar, gua hantar kan. Engkau yang hantar tar tu. Engkau yang ajar tar, engkau yang ajar. Kita orang menurut Bandung, kenapa tak panggil budak-budak kau, kan? Ramai tanya, ramai orang pernah jumpa gua, dia orang order tar, gua hantar sendiri. Jadi ramai tanya, wah steady lah tu, kan? Kau yang buat ni, kau hantar kan, macam tak ada apa-apa je. Yalah, tak ada apa-apa lah. Memang tak ada apa-apa, kan? Kenapa kita perlu rasa diri kita besar sangat, kan? Sampai benda yang kita boleh buat sendiri, kita bagi orang lain buat. Okey? Sama je, kan? Sama je. Title ni sebenarnya, ni lah gua beritahu sedikit lah pendapat gua tentang beberapa. Gua tak cakap keburukan, tapi gua cakap benda-benda negatif, benda-benda negatif bila orang tu dia cara pembawakan dia salah. Sebab title tu dia datang dengan tanggungjawab. Okey, title tu datang dengan tanggungjawab. Jadi ada orang tu dia salah gunakan title untuk buat benda-benda scammers, kan? Ada benda orang title ni dia berhutang, lepas tu dia biarkan. Ramai yang hutang-hutang ni datuk hutang dia. Ada juga. Ada. Datuk besar-besar tapi bila time nak bayar, liat. Kan? Dia gunakan title dia, kan. Kau ingat aku tak mampu? Dia tanya macam tu pula, kan. Nak marah lebih, datuk. Jadi ada peringkat-peringkat macam tu. Sebenarnya ini adalah golongan-golongan yang telah menyalahgunakan title. Alright? Golongan-golongan yang menyalahgunakan title untuk kepentingan play body. Salah guna title ni salah lah. Salah lah. Okay? Tapi kita manusia semua sama. Sama je bro. Kan, kita semua ada tulang, ada darah, kan? Betul tak? Kan? Tumbuk pun sakit, kan? Kena tumbuk pun sakit, menumbuk pun sakit. Manusia, So tak payahlah kita nak
nak angkat-angkat sangat, kan? Sampai kadang-kadang tu, kan? Sebab title yang dalam apa yang dipanggil birokrasi, benda-benda macam ni lah yang menyusahkan kerja. Betul? Tengok masalah lubang dekat kawasan MBXA, kan? Yang gua up pagi tadi. Kau tengok, satu lubang membawa sampai dekat sebulan lebih. Sebab birokrasi. Bahagian ni, bahagian aduan, bahagian ni. Birokrasi, siapa pernah kerja kerajaan, kan? Akan tahu masalah birokrasi ni bukan masalah datuk. Ni masalah birokrasi. Pangkat ni. Pangkat ni, tak nak cakap dengan pangkat ni. Yang ni lewat-lewatkan yang dini. MBXA tak nak discuss dengan NKVE. Air daripada NKVE. Kena dekat jalan MBXA. MBXA tak nak sit down dengan NKVE. Birokrasi. Ya. Sebenarnya masalah ni boleh selesai dengan mudah. Tanpa birokrasi. Ini adalah masalah utama. Dalam kebanyakan government kita ni, masalah utama dia adalah birokrasi. Setuju tekan like. Siapa kerja government, gua rasa korang tahu apa gua cakap. Tekan like. Ni soalan di luar konteks ni. Gua baca sikit. Cip, betul ke Aiman Tino kena kerongkong dengan Tino dia? Okey. Ni satu lagi ni. Okey, banyak lelaki yang belum bernikah ataupun apa yang dipanggil golongan bajang. Golongan bajang ni, kelemahan dia biasalah bila dia single, bajang ada hot tino nak dekat. Hot kecek Kelantan sikit hot tino dekat. Kena kerongkong. Kena kerongkong habis lah. Golongan bajang ni sebenarnya mereka tidak ada pengalaman dalam mengatasi isu-isu yang seksual ni. Budak-budak muda first time apa yang dipanggil gelabah titik, first time nampak titik. Gelabah titik first time. Gelabah titik tak pernah nampak titik. Gelabah. Jadi dari segi seksual mereka ni, mereka masih lagi belajar, kan? Kalau kita dah tak gelabah titik lah. Betul tak? Korang yang anak dah 4, anak dah 5, kan? Bini, yang abang betul tak? Yang betul tak? Sebab korang dah tak gelabah titik. Ni psikologi. Budak-budak muda, golongan bajang, memang ada masalah isu gelabah titik ni. Jadi, yalah, kalau gua nasihatkan lah, bukan setakat Aiman Tino, tetapi kepada semua korang yang golongan bajang, gua nasihatkan korang, cuba korang lihat perempuan tu bukan sebagai simbol seks. Lihat perempuan tu sebagai simbol keibuan. Tu cara dia. Lihat perempuan tu sebagai simbol keibuan. Bukan simbol seks. Simbol keibuan. Bukan susu ibu. Aku pa orang. Dah besar-besar anak menitik. Apa masalah kau ni? Dah besar-besar nak menitik ni? Apa? Aduh, ni macam orang pun ada. Bukan. Jangan lihat macam tu. Simbol keibuan tu maksudnya mereka yang akan lahirkan anak kita, mereka yang akan jaga anak kita, mereka yang menyediakan membantu dari sudut rumah tangga dan sebagainya. Itulah simbol keibuan. Faham? Lain macam lah malam ni. Nak macam mana soalan merapu-rapu gua jawab So gua nasihatkan kaum-kaum lelaki bajang, cuba matang dalam perhubungan, kan? Biasalah, kadang-kadang ada golongan lelaki bajang ni rezeki dia lebih, dapat tinggal dekat rumah kondo-kondo mewah dan sebagainya. Jadi mungkin lebih bebas, kan? Daripada korang
yang duduk kat Felda ke mana-mana, mungkin kurang bebas sebab ya rumah masih dengan mak ayah kan. Yang flat ramai jiran-jiran. Tapi kalau banyak duit, dapat kondo yang eksklusif, siapa cek kan? Security guard datang bawa awet pun. Yup. Bawa awet. Yup. Jabatan agama pun tak masuk. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul ke tak? Betul. Kondo-kondo mewah kan, jabatan agama kan, kurang sikit kan, kecuali kalau jiran dia masak kau. Jadi jangan buat, jangan buat. Jangan buat. Okey. Tanggungjawab. Gua ni manusia yang banyak buat kesalahan. Tapi gua kongsikan supaya korang boleh belajar daripada kesilapan-kesilapan gua. Okey? Jangan buat. Tapi biasalah bro. Budak muda. Kan kita pun pernah buat silap. Lagi gua ada kat Australia. Dulu gua ada kat Australia bro, masa gua bajang. Masa zaman gua bajang, gua ada kat Australia bro. Kat Malaysia gua ni ada jabatan agama, gua kat Australia. Tak ada jabatan-jabatan punya. Okey. Kepada mereka yang masih lagi ada isu kedai Aceh dah stop di blend. Dan juga ada beberapa lagi sektor-sektor perniagaan yang masih belum boleh dibuka lagi. Macam tadi ada seorang inbox gua, dia daripada kedai kolam pancing, kedai kolam pancing. Dia pun cakap, Lando, tolonglah Lando kan. Tolong Lando, kau dah bagi on kan apa tu, car wash kan dan sebagainya kan. Tolong Lando suarakan pasal kolam pancing juga. Gua tak boleh lah. Agak-agak lah kan. Kolam pancing itu bukan industri yang diperlukan. Kalau kolam pancing ni buka ke tutup ke, alhamdulillah, dia tidak memberi impact apa-apa sangat kan. Alhamdulillah. Gua nasihatkan macam ni lah. Mana-mana sektor perniagaan yang masih belum boleh dibuka, alhamdulillah, apa yang korang boleh buat adalah buat persetubuhan. Okay? Buat persetubuhan. Korang mesti ada satu yang dipanggil onanigasi. Persetubuhan ataupun onanigasi ni adalah kumpulan suara. Kan? Kau panggil kau geng-geng fishing pond, kumpulan kolam udang, kumpulan kolam ikan. Mesti ada persetubuhan bersatu dalam satu onanigasi dan bersuara kepada pihak kerajaan. Sebab dengan kerajaan ni kau mesti ada numbers, kau mesti ada kekuatan bilangan. Kalau kau dah bersatu, kau bolehlah sampaikan kepada kerajaan, ini masalah-masalah kami. Untuk macam persatuan artis buat kan, ada. So itulah kepentingannya persetubuhan di Malaysia ni dan onanigasi. Sebab tu orang kata bila berniaga ni kau mesti ada connection kan. Jangan sorang-sorang aja. Okey? Tengok dari kolam mancing baik buka kedai wukong lah. Tengok. Kalau kedai wukong pun ada persetubuhan, ada onanigasi mereka sendiri. Aku faham orang. Baik, faham korang mesti ada persetubuhan. Kena faham tu. Mesti ada. Okeylah. Itu saja. Oh, Cak Ai. Okey, itu saja daripada gua Landu Zawi. Kepada mereka dah order, nanti kan dalam minggu ni gua bawa order korang. Dan stiker beladuk dah tukar colour. Okey, dah tukar colour. Okey. Dah tukar colour. Alright, itu saja daripada gua. Nyip-nyip sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuh tu kali. Utuh.